Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua penonton pagi ini yang sudah lebih kurang 40 orang dah yang sedang menonton bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kerana meluangkan hari Sabtu anda bersama-sama kami pada pagi ini. Secangkir kopi jam 10 bersiaran lagi dan memenuhi permintaan ramai daripada kita semua yang bertanya-tanya lah tentang bagaimanakah kita nak menangani kemelut ini apabila karya kita ditolak. Tapi sebelum itu saya harap sudah pun berkongsi, tekan share, tinggalkan jejak dan kita pun nak tahulah sebenarnya siapa yang menonton. Menarik kalau dapat tahu siapa yang menonton ni. Dia memberi semangat lah kepada kami yang tidak ada apa-apa ini, seronok sahaja-sajalah kan, suka-suka. Tetapi insyaAllah yang kami tinggalkan ini adalah sesuatu yang boleh kita ulang tonton, kita ajak kawan-kawan yang mungkin berminat dalam memahami selok-belok penulisan yang boleh kita manfaatkan bersama-sama. Baik, soalan yang tadi, dia macam apabila karya kita ditolak tu, jadi dua keadaan lah. Untuk penulis pemula, ya, penulis pemula barangkali tak tahu pun karya itu ditolak atau tidak. Dan sebab ini pengalaman saya, ketika karya itu dihantar, macam senyap je. Tak ada bunyi apa-apa, tak tahu kan. Jadi apabila tunggu dan tunggu, tak ada pula yang tak ada yang kata siar ke, nak siar ke, tak tersiar ke, dan kita tak tahu Jadi memang pun editor pada zaman itu, mungkin zaman sekarang editor lebih komunikatif lah, tapi zaman dahulu bukan senang nak menghubungi penulis, memaklumkan karya itu diterima atau ditolak. Jadi kita tunggu je lah. Apa yang saya buat ketika tu, saya akan tengok karya tu, saya akan beli majalah ni. Dan kita bercakap tentang cerpen pada hari ini, bukan kumpulan cerpen kita bercakap tentang cerpen eceran. Ini telah saya terangkan pada siaran yang lalu, iaitu cerpen yang dihantar ke media, hantar ke media cetak lah, ke akhbar ataupun majalah. Jadi kita tak tahu sebenarnya cerpen ini tersiar ke tidak, cerpen ini diterima editor ke tidak, cerpen ini sampai ke tidak. Kadang-kadang tak sampai, kita tunggu, rupanya salah alamat email, rupanya salah alamat pun ada, boleh berlaku. Dan kita menganggap, alamak tak tersiar dan aku ni tak cukup bagus. Itu biasanya kesan yang timbul kepada penulis baru kan. Tetapi kalau penulis lama pun sebenarnya kita ada juga, saya ada juga karya-karya yang tidak tersiar. Jadi saya tidak menganggap karya yang tidak tersiar itu 100% ditolak. Okay, jangan anggap begitu. Anggaplah dia belum tersiar. Lebih cantik kan, dia belum tersiar. Jadi jangan anggap bahawa penulisan ataupun karya kita yang tidak tersiar itu atau belum tersiar itu merupakan hukuman mati. Dia bukan kita jatuh hukum, habis tak tersiar, maknanya tak bagus lah tu. Bukan, dia sebenarnya tidak tersiar kerana ada beberapa faktor. Jadi saya faham sebagai penulis kita memerlukan keyakinan lah, ada banyak keyakinan yang kita perlu jaga, iaitu apabila tak terbit ni, kita hilang keyakinan. Tak bagus katnya kot. Dan kita membuat tanggapan-tanggapan sendirilah, kita rasa kita tak bagus dan sebagainya, kecuali kita masuk bengkel, ada pembimbing bagi tahu, sebenarnya begini, ini masalah dia sebenarnya dan sebagainya. Tetapi apabila kita baru bermula, saya faham tu, keyakinan kita goyah ketika awal-awal ni, ya Allah, cerpen tak tersiar, down. Jadi untuk mengelakkan hal tersebut, kalau boleh saya cadangkan, ini memang saya dapat daripada arwah Osman Putih dulu kan, yang memang kata kalau baru mula-mula menulis cerpen, tulis je dulu dan jangan tunggu sehingga cerpen tu dah tersiar, katalah 3 bulan, 4 bulan kemudian hantar kat majalah kan, 3-4 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian tersiar, baru kita nak buat yang baru. Dia bukan macam tu caranya. Kata dia, hendaklah terus menulis. Maknanya hari ni email, hari ni post dan sebagainya. Apakah kaedah kita hantar cerpen kan? Email hari ni dah lupakan, sebab itu dah di luar kawalan kita. Kita dah hantar kan, dah betul alamat dan sebagainya, kandungan betul, ciri-ciri sebuah cerpen dah ikut. Okey, dah hantarkan, dah. Lupakan yang itu, maknanya lupakan tu banyak, janganlah terfikir-fikir bila cerpen nak tersiar. Bila nanti dia tersiar, dia akan tersiar lah. Okey? Dia macam kita biasa order barang kat Shopee kan, biasa order barang kat Lazada kan, cuba mereka ada notifikasi, barang sudah bungkus, barang akan sampai. Tapi anggaplah kita order, kita tak tahu bila dia akan bergerak, tapi bila dia sampai, nanti dia sampailah, kita akan keseronokan itu. Jadi itu yang apabila kita dah pesan, maknanya kita dah hantar cerpen, itu di luar kawalan kita. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita buat perkara-perkara yang boleh dikawal. Saya melihatnya begitu. Setelah sekian lama menulis, kenapa nak risau benda yang di luar kawalan kita? Jadi kawallah benda-benda yang boleh dikawal. Jadi kita lihat bahawa
apabila kita nak menulis tu dah ikut belum spesifikasi dia? Dah ikut spek belum? Dia nak mampu muka surat, berapa perkataan, dah ikut belum? Bukan soal, saya menulis kreatif, sekatilah panjang mana dan sebagainya, betul. Tetapi kalau panjang sangat, contoh, cerpen tu di ruangan yang disediakan dalam akhbar misalnya, 7 ke 8 halaman, 7 halaman pun dah panjang. Kita hantar 15, double. Macam mana editor nak terbit? Kemungkinan dia ditolak tu bukan sebab cerpen tu buruk, bukan sebab cerpen tu tak bagus, tetapi pada waktu itu ada sebuah cerpen lain contohnya lah kan. Saya selalu mendengar begitu. Ada contoh cerpen lain yang ikut spek yang betul. 7 halaman. Okey, ngam, masuk je. Tema sesuai. Ikut tema semusim. Cantik pula tu. Kenapa editor nak susah-susah ambil kita punya yang panjang tu dan perlu dipendekkan, disunting untuk dipendekkan dan sebagainya kan. Jadi logik lah benda-benda begini ya. Jadi boleh kawal tak benda tu? Boleh. Maknanya dah tahu dah awak nak minta 10 ataupun 9 halaman, 8 halaman. Kenapa kita nak panjangkan, kita nak buat kerana cerita tu tak habis lagi. Jadi kita kena ingat saiz pinggan kita besar mana yang dihulurkan oleh editor rumah penerbitan tadi. Berapa besar yang dibagi. Banyak ni je kan. Sebenarnya cerpen lagi pendek lagi susah. Jadi kita diberikan cabaran itu. Isi ruangan itu saja. Jangan diberikan piring, kita isi sebanyak pinggan. Jadi jatuh-jatuh lah. Muatannya isi dijatuhkan, siapa yang nak menikmatinya? Jadi editor tak boleh buat apa-apa dalam hal itu. Oleh itu, saya melihat bahawa kemungkinan tidak tersiap itu kerana kita tak ikut spek. Kemungkinan kita salah pintu. Salah pintu maknanya konsep majalah tak kena. Ingat dah bincang dah pada episod yang lalu. Setiap majalah ada konsep dia, ada tema yang khusus dan kita hantar tidak mengikut tema tersebut. Kemungkinan tidak tersiar itu ada. Dan saya melihat pula pada hujungnya, saya melihat bahawa hal-hal yang menyebabkan karya kita tidak tersiar ini, janganlah rasa kata down sangat tu. Jangan rasa macam kecewa kan tak tersiar. Mengapa tidak kita gunakan apabila kita sudah dimaklumkan kalau di editor kata tak, cerpen kami tak dapat siarkan, gunakan ruang ini sebagai peluang kedua untuk melihat kembali. Kita diberikan peluang untuk melihat kembali. Bukan semua orang dapat peluang tu untuk melihat kembali keadaan cerpen kita. Mungkin kita tengok apa yang tak bagusnya, apa yang tak okeynya. Begitu kan, kalau boleh saya kongsikan apa kita panggil pengalaman saya. Saya juga ada cerpen-cerpen yang tidak tersiar ni. Ni saya pernah tunjuk dalam episod sebelum ni. Ni file-file cerpen tidak tersiar. Banyak ke? Tak banyak rasa-rasanya kan? Ini kita tengok betul-betul. Jadi memang kalau tema-temanya memang betul lah, saya faham kenapa tak tersiar. Dia klise, ada yang tak sesuai orang dan sebagainya lah. Semalam pun ada yang komen dekat dalam secangkir kopi jam 10 kata saya dah hantar cerpen rupanya tak tersiar dan sebagainya. Sehinggalah cerpen saya ini tersiar. Nak sampai ke sini, perjalanan yang bawah tadi tu, yang tidak tersiar tu sangat panjang ya. Okey, mungkin itu dulu saya kongsikan pengalaman saya yang sedikit tu.